Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَطَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung, terutama nikmat hidup, di mana hidup ini adalah menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita keesaan Allah. Bukanlah hidup ini menceritakan hidup cerita kita, tetapi hidup adalah penceritaan yang Allah nak kisahkan tentang keesaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang di 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seisi-isinya, pergantian siang dan malam, semua terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kepada mengesakan Allah. Semuanya daripada Allah, tidak ada yang lain. Semuanya mengesakan Allah, mengikut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah, mereka berfikir, tafakaru sentiasa di mana pun mereka pandang, di mana pun mereka pergian, ataupun di mana pun mereka angan-angan, di mana pun mereka bermimpi, di mana pun jua dicampakkan di alam apa pun, mereka tetap menampakkan iaitu yang ada adalah wajahullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beruntung, yang seperti mana kita hadir mendengarkan, yang hadir ini, yang mendengar YouTube ini, semuanya semata-mata adalah hendakkan kepada Allah dan buangkan keakuan diri. Jadi inilah golongan orang yang beruntung, seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak lain dalam dirinya adalah mereka ini sentiasa ketika berdiri, rukuk, baring, apapun saja keadaan kondisinya, mereka sentiasa tafakaru fi khalqis samawati wal ardh, sambil merenungkan tak ada, semua sia-sia. Khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilah, sambil ia mengatakan, ya Allah, apa pun yang kau jadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya, semuanya tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Maka dia nampakkan tafakarunya sentiasa di mana pun dia merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah maksudkan orang yang beruntung. Kerana Allah yang mengatakan kita beruntung, benar-benarlah kita ni beruntung. Dan Allah mengatakan kita ni orang yang berakal, bijak, maka kita lah orang yang bijak, yang mana kita selalu membuangkan keakuan diri dan sentiasa mengesakan diri. Dan memang pun Allah dah memberikan kepahaman kepada kita, kita ni la ilaha illallah, tidak pernah ada, yang ada adalah menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam setiap kehidupan kita, kita renungkan, ya, apakah kita telah berbuat dengan sempurna
ataupun kita hanya sekadar mengetahui dan kita tidak menjalankan, berakhlakkan dalam kehidupan kita dengan Allah, maka kita periksalah. Seperti mana Allah berfirman, Allah suruh kita selalu melihat dalaman kita supaya jangan ada rasa keakuan diri. Iaitu Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatilah dalam diri kamu. Perhati, lihat, apakah kamu tidak lihat bahawa akulah, tidak ada dirimu. Mengapa lagi engkau nak mengaku ada keakuan dirimu? Kembalilah jalannya kepadaku untuk merasakan yang wujud hanya aku, yang esa hanya aku. Jangan engkau mengatakan yang engkau memiliki hidup. Jangan engkau mengatakan engkau memiliki penglihatan. Jangan engkau merasakan bahawa engkau memiliki pendengaran. Jangan engkau merasakan bahawa engkau memiliki kuasa. Jangan engkau merasakan engkau memiliki kehendak-kehendak. Kehendak-kehendak tu semua pun datang daripada Allah. Bila kita dapat memahami, dapat kita mengenal Allah dari Allah, kita belajar mengenal diri, mengenal Allah dengan mursyid, dengan arifin bila benar-benar, maka kita mengambil benar-benar keyakinan ini daripada sisinya, maka kita akan merasakan keberuntungan, sentiasa merasakan Allah hingga hilang keakuan-keakuan diri. Seperti mana la ilaha illallah yang kita diberi faham oleh Allah bahawa kita ini tidak pernah ada, maka kita pakailah selalu dalam kehidupan kita yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak, diam, duduk, apa pun keadaan kita, semuanya adalah susunan-susunan gerakan Allah. Bila kita dah terbiasa mengakhlakkan diri kita dengan Allah begitu, sentiasa kita tak mau merasa keakuan diri, itulah akhlak-akhlak yang terbaik yang dikatakan ahsanu amalah, yang Allah menjadikan mati dan hidup kita untuk dilihat, untuk Allah nak lihat ahsanu amalah. Inilah ahsanu amalah, 24 jam sentiasa kita bersungguh-sungguh mengakhlakkan diri kita. Apakah akhlak diri kita ini? Kita tidak mahu lagi rasa keakuan diri dan kita merasakan semuanya adalah hak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di dalam diri kita, baik di sekalian alam yang kita nampak, semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguhlah kita beramal dengan ahsanu amala ini. Inilah hakikat sebenar yang dikatakan istiqamah, iaitu sentiasa memandang diri kita tak ada keakuan diri dan sentiasa mengesakan Allah. Di sinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang mulia, yang sentiasa mengatakan istiqamahku adalah sentiasa menjaga membuangkan keakuan diri dan tetap terus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mari kita sama-sama di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini supaya berhasil mendapat kesempurnaan, iaitu tak takun selepas kita melakukan puasa siam di bulan Ramadan ini dengan puasa yang sebenar-benar, untuk tidak mahu lagi merasa ada keakuan diri. Kita menahan diri jangan sampai merasa ada keakuan diri, menahan kesabaran dan apa saja rintangan untuk kita perhatikan bahawa dalam diri kita ini kita tidak mahu merasa ada keakuan diri, supaya tetap dia terus-menerus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan kepada kami, iaitu bagaimanakah untuk sampai kepada Allah, iaitu Allah sendiri yang berfirman untuk sampai kepada Allah adalah jangan engkau membawa keakuan dirimu, jangan engkau bawa amal-amalmu. Hendaklah engkau beramal dalam keadaan engkau tidak memandang kepada amal yang kau buat, tetapi itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau memandang kepada ilmumu yang menyebabkan engkau sampai kepada Allah, maka akan kutolak. Sekiranya engkau menunjukkan ilmu engkau dengan merasakan bahawa ilmu engkau yang menyebabkan engkau sampai kepada Allah, sebenarnya engkau tertipu. Maka yang boleh menyampaikan kepada Allah sebenar-benar, kata Allah, adalah daripada rahmat hidayahku. Tidak lari daripada amal-amal perbuatanmu ataupun amalan-amalanmu yang baik apapun. Itu semua adalah amalanku. Itu adalah daripadaku, bukan darimu. Maka itu beramallah, jangan engkau memandang pada itu amalmu, tetapi itu adalah rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikanlah, di situlah rahsia untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita tidak mensekutukan Allah dengan merasakan ada keakuan-keakuan diri.
di dalam kita melakukan solat, di dalam kita melakukan puasa, siam, dalam melakukan sedekah, zakat, fitrah, apa saja amalan-amal yang kita lakukan, jangan kita memandang ada keakuan diri kita. Pandanglah itu semua daripada rahmat dan juga karuniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampailah engkau kepadaku, kerana engkau telah memahami bahawasanya yang boleh menyampaikan adalah hidayah dan kurniaan rahmatku semata-mata. Maka itu sentiasalah duduk di situ, jangan memandang pada diri amal perbuatan kamu, kerana itu akan menyebabkan engkau terhijab jauh daripadaku. Maka perhatikan benar-benar di dalam kita beramal, banyak lagi perkara-perkara yang kita hendak menyelitkan atau menompangkan, seolah-olah dengan amal ini menyebabkan kita bertambah dekat dengan Allah. Dengan amal ini bertambah kita disayangi oleh Allah. Kita sering berkata gitu, tapi sebenarnya hakikatnya adalah hidayah dan karunia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita ini merasakan benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang amal-amal yang ilmu kita yang menyebabkan kita akan sampai kepada Allah, melainkan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, melainkan dari hidayahku dan rahmatku yang menyebabkan engkau boleh sampai denganku. Maka buangkan, singkirkan, jangan diingat dalam benak otak kita segala apa yang kita buat itu hak kita. Jangan sekali-kali kita mengingat itu hak kita, kerana ini yang akan menyebabkan terputus hidayah kita. Terputuslah hidayah Allah kepada kita. Bila terputus hidayah Allah kepada kita, maka kita tidak akan dapat merasai keberadaan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah harus kita jaga benar-benar, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia memandang kepada dalaman supaya jangan ada keakuan diri, tetap dijaga di situ. Maka kita jagalah, kerana siam puasa ni adalah berjaga di dalam kolbun kita supaya jangan ada keakuan-keakuan diri. Maka di situ kita akan rasakan kemanisan yang tidak ada kelazatan, kenikmatan yang lebih besar apabila kita dapat benar-benar mengesakan Allah. Dari sisi Allah kita mengesakan Allah, bukan kita dapat mengesakan Allah dari sesuatu segalanya, melainkan dari hidayah dan rahmat kurniaan Allah lah semata-matanya kita dapat mengesakan Allah, seperti mana dialah yang layak mengesakan dirinya sendiri. Maka itu yang dikatakan sampai, yang dikatakan wusul. Inilah cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikutkan oleh para sahabat-sahabat, langsung diwariskan kepada para wali Allah, ulama-ulama yang rabbaniun, yang arif bin billah. Itulah tempat yang hendak kita dudukkan di dunia ini. Sekiranya di dunia ini kita tidak dapat lagi, maka bersungguh-sungguhlah kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh mengurniakan kepada kita hidayah di sisinya, dan juga karunia rahmat dan juga ihsan, ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis benar-benar kepada Allah kerana kita masih lagi tidak dapat, iaitu benar-benar berada mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri, dan kita tidak dapat lagi perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Bagaimana nanti bila kita diwafatkan, begitulah juga ketika di dunia kita tidak dapat melihat, memandang, merasa kebersamaan dengan Allah, maka disitulah nanti bila kita diwafatkan, kita tidak akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berasa nikmat dengan Allah, sebab di dunia kita tidak mempelajari, mengenal diri, mengenal Allah. Kita leka dan lalai, kita menzalimi diri kita sendiri, kita biarkan diri kita tangguh-tangguhkan hingga Allah menunjukkan berbagai-bagai, iaitu amsala linnas, perumpamaan bagi manusia, untuk manusia mengenal bahawasanya segala yang Allah jadikan adalah untuk menyatakan diri Allah, tetapi kita buat tak tahu, kita buat macam tak endah, kita lalai, kita lengah. Itu yang menyebabkan kita berada dalam kerugian, kemalangan yang paling teruk. Maka itu jalan untuk kembali cepat, untuk selamat adalah kembali sujud, kembali beristighfar, kembali merayu kepada Allah, merintih kepada Allah benar-benar atas kesalahan kesilapan kita. Kita mohon kepada Allah sebenar-benar Allah yang boleh menunjukkan kepada kita hidayahnya dengan rahmatnya. Maka bersungguh-sungguhlah
memohon kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang rugi, orang yang tidak beruntung, tidak ada penyesalan selepas kita mati nanti, tidak ada penyesalan lagi dah. Tak guna penyesalan, keluar air mata darah pun kita tidak mampu boleh berubah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kita kembali kepada Allah. Nikmatnya duduk dengan Allah. Kita terlupa bahawa dengan Allah lah lebih manis daripada segala syurga dan seisi-isi nikmatnya. Maka Allah lah tempatnya. Maka itu kita carilah benar-benar. Kerana Allah menyuruh kita. Kerana Allah ingin dikenali. Maka itu Allah menciptakan kita. Jangan kita lari tajuk. Kerana kita dijadikan Allah untuk mengenal Allah. Maka itu jangan lari tajuk, mengenallah Allah dengan bersungguh-sungguh. Bukan menyebut, tetapi mengenal betul-betul. Supaya nanti Allah memperkenalkan diri Allah, maka barulah kita tahu kita tidak pernah ada, bahawa yang wujud yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang manis yang tiada pahit. Ini yang lemak, yang tenteram, yang tenang, yang tidak ada lagi kesusahan dan tidak ada was-was, tidak ada syak lagi, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta kepada yang lain-lain, Alang dan juga Syekh Atif untuk memberikan lagi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan hidayah, taufik, anayah, rahmat, kasih sayang dan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kehidupan dan meletakkan di dalam taman-taman syurga pada petang Ramadan yang ke-6 ini, Masya Allah. Syukur dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah SWT, yang mana kita juga berada di dalam majlis meninggikan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah tauhid, kalimah yang kita nak nafikan tidak ada kita, tidak ada makhluk, nafikan diri kita, dan kita nak sebabkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Inilah kita nak usahakan supaya kita benar-benar kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz kata, pembimbing rohani kita bagi tahu tadi ni, hanya dengan hidayah dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi kita pun tak mampu. Dengan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala saja kita minta, kita merayu, kita bermunajat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya digunakan kita kenal diri Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya, kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita nak kenal, kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tauhid, ma'rifatullah dengan haqqul yaqin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan yang mulia ini kita tingkatkan lagi lah keimanan kita. Macam mana Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, jadidu imanakum tu. Dan sahabat tanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Nabi SAW beritahu, aksiru min qawli la ilaha illallah. Mahfum lah, lebih kurang. Dan Nabi SAW beritahu, perbanyakkanlah pengucapan la ilaha illallah. Bukan saja kita berzikir, bukan saja zikrullah la ilaha illallah tu, tapi pengucapan itu kita nak sentiasa menyebut kebesaran Allah SWT, menafikan keakuan diri, membuang keakuan diri. Kita sebut itu bersama-sama dengan di hadapan orang, bukan diri kita seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang, kita kata la ilaha illallah, itu macam zikir lah, kita berzikir. Tapi ini kita bersama dengan halaqah, bersama dengan jemaah, bersama dengan sahabat-sahabat dan orang lain, kita sampaikan kalimah la ilaha illallah. Itu nak kita nak mantapkan lagi ketakwaan dan keimanan kita, yang keyakinan kita. Kita nak kenal lebih diri kita dan kenal lebih Allah Ta'ala lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi itulah kita sentiasa sebutkan, banyakkan menyebut kebesaran Allah SWT, meyakini bahawa segala sesuatu itu
daripada Allah SWT. Sama ada kita berjalan, kita bergerak, kita diam, semuanya dengan pemberian, kurniaan, kudrat Allah SWT. Kita nafikan kudrat kita dalam segala-gala perbuatan kita, naik kenderaan dan sebagainya, kita bekerja dan sebagainya, kita angkat tangan, turun tangan dan sebagainya, dan kita buat segala ibadah, semuanya daripada Allah SWT. Itu saja kita nak yakin 24 jam, supaya kita dapat bersama dengan Allah SWT, bersama dengan rahmat Allah SWT. Iman, Islam, iman dan juga ihsan. Jadi kita nak lihat, kita nak nampak Allah SWT di dunia ini lagi. Sebelum kita nampak Allah SWT di akhirat, kita nak bersama Allah SWT di dunia lagi sebelum kita nak bersama dengan Allah SWT. Itulah saya pun kita nak belajar lah, insyaAllah. Nak mohon dengan Allah SWT, minta begitulah supaya buang keakuan diri itu. Supaya yang ada hanyalah kebesaran Allah SWT, keesaan Allah SWT. Kita nak mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar tauhid, dengan sebenar-benar kenal diri dan kenal Allah SWT, insya-Allah. Itulah sedikit pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah kurnia inayah rahmatnya, kasih sayang yang dapat kita bersama-sama berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memperjalankan kita semua ini di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menghala tuju, hidup kita ni kena ada hala tuju. Hala tuju dia apa? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah, itulah yang perlu dibedah siasat, ditalkinkan oleh guru mursyid arif billah, yang mana pembimbing-pembimbing rohani yang ada di muka bumi ini, di zaman kita ini memang ada. Jadi berjumpalah dengan beliau-beliau semua. Siapa yang memang ada, kita jumpalah. Jangan kita sombong. Walaupun kita ustaz, walaupun kita ulama, walaupun kita besar mana pun ilmu kita, kita kena berjumpa dengan dia. Kita nak bertanya bahawa mentalkinkan la ilaha illallah ni macam mana. Jangan cakap tak ada. Jadi kita ni yang dikatakan la ilaha illallah ni daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan Nabi Adam sekali ada dah. Tapi kita nak cerita ni melalui Rasulullah SAW kepada para sahabat, wali-wali Allah, arif billah. Arif billah tu yang nak mentalkinkan. Sekarang ni zaman kita ni mentalkinkan, iaitu ulama pewaris Nabi ni yang sebenarnya di antara kriteria yang beliau ada, yang beliau dapat, beliau tuntut ilmu sebagaimana yang Allah Taala tentukan, yang Allah Taala pilih mereka itu. Inilah yang dikatakan untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Dalaman tadi tu, dalam la ilaha illallah, bukan luaran saja seperti Pak Long gitu tadi, bukan saja luaran, tapi dalaman tu kita kena bedah siasat. Siapa yang nak bagi tahu ni? Siapa yang nak mentalkinkan? Inilah guru pembimbing rohani. Mana-mana pun ada, carilah di zaman ini. Kalau tak ada, masalah kita, masalah kita. Jadi sama-sama semayang di bulan Ramadan yang mulia ni, saya menyeru buatlah solat sunat istikharah ke, solat sunat hajat ke, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertemukanlah ya Allah di bulan Ramadan ni yang mulia ini, agar kita dipertemukan oleh pembimbing rohani yang nak mentalkinkan ni, yang sebenarnya la ilaha illallah. Bukan jangan dengar ayat ni kalau ustaz minta maaf cakap minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ustaz cakap, ustaz-ustaz yang tak kisahlah dia selebriti ke, dia ustaz-ustaz di masjid ke, di surau ke, di mana-mana ke, dia famous ke, kalau dia kata cukuplah sekadar kita tahu apa yang dikatakan syariat ni, syariat dia usul fiqh, syariat ni dia memang tahu syariat, solat, puasa, keluarkan zakat. Kalau bulan puasa, fitrah, zakat fitrah aja. Yang zakat lain dia tak cerita pula. Gitu. Jangan macam tu. Jadi kita tak kiralah dia banyak mana ilmu pun, kembalilah kepada Allah. Maksudnya kena ada pembimbing rohani. Jangan rasa dah cukup. Kesian dekat pendengar-pendengar semua. Kesian kepada para jemaah-jemaah yang mendengar. Kesian saya cakap. Dia nak ustaz-ustaz yang mengajar, ustaz-ustaz mengajar semua nak cerita hala tuju syurga.
takut neraka. Kita bukan tak nak syurga. Syurga tu memang dah diimbalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bukan kata ke tepi lagi. Kita melihat kepada pencipta, pencipta syurga dan neraka itu yang kita lihat dulu. Kita nak kenal. Seperti mana pembimbing Roni beritahu tadi, kita kena kenal Allah, bukan kita kena kenal syurga dan neraka dulu, tak. Kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Itu yang sebenarnya. Itulah hala tuju kita yang sebenarnya dalam hidup kita ni. Allah Taala, Rasulullah dah ajar dah. Bagaimana cara nak betul-betulkan yang dikatakan agama ni, yang nak menyatukan agama ni, macam mana keadaan dia? Itulah. Pada mulanya dalam keadaan dia tersingkir, apabila Rasulullah hadir untuk buang segala patung-patung yang berada di Kaabah tu, permulaannya dia rasa pelik. Sebab apa? Tak ada. La ilaha illallah. Tak ada kan? Tak ada. Pelik kan? Pelik. Dia kena betul-betul ada kat depan dia patung, sembah macam tu. Jadi itu kita nak tahu sekarang ni dah pelik dah. Jadi Rasulullah SAW tu dah sempurnakan keadaan yang mana la ilaha illallah, dimentalkinkan la ilaha kepada para sahabat. Tak ada, engkau jangan ada diri engkau. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Betul-betul kan, tak ada betul diri kita ni, jangan ada. Kita rasa gerak kita, jangan rasa gerak kita, jangan rasa kudrat kita, jangan rasa ilmu kita. Seperti hadis kursi menyatakan bahawa yang dikatakan apa? Sekiranya kau nak bertemu dengan aku dalam keadaan ada amalan, kau akan, sekiranya kau datang kepada aku dengan amalan, kau akan dihisap satu-satu. Dihisap satu-satu. Sekiranya kau datang kepada aku dengan ilmu, kau akan bertanggungjawab. Nak bawa ilmu lagi. Itu dia kata yang la alimun tadi tu. La alimun. Syekh Abdul Qadir Jalili mencakap la ilmu. Tak ada ilmu. Jangan ada ilmu kau. Bawa di hadapan aku. Itu ilmu aku. Kan? Gitu. Jadi nak jumpa Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, apa yang dikatakan, sekiranya kau datang kepada aku dengan aku, kepada aku dengan aku, tak ada bawa apa-apa, itu dah dikatakan tak ada. Dia menyatakan, dia nafikan betul-betul keakuan diri dia. Datang nafi itu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dia. Keesaan dia yang nak datangkan. Dia didik itu supaya jangan ada, pada mulanya memang guru mursyid yang bagi, tapi Allah Taala satu persatu, satu hari ke hari, kita bila dah menuntut ilmu dengan guru mursyid dan seterusnya Allah Taala meletakkan nafi itu daripada mana? Daripada aku yang didik kau supaya nafikan keakuan diri engkau tu, kan? Jangan ada diri engkau tu. Dia sayang betul kita kan. Jadi siapakah yang membinasakan keakuan diri kita? Dialah yang membinasakan. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa. Yang hanya kekal wajah aku, ya Allah Taala bagi tahu. Itu yang betul. Abadi azali. Itu yang sebenarnya kita nak tahu. Itu keadaan kerohanian kita ni, perjalanan kerohanian kita daripada mana? Jangan kita dikatakan daripada kita, daripada aku yang menuntut ilmu, kenal diri, kenal Allah ni, akulah yang bersungguh-sungguh. Jangan. Pada mulanya memang gitu, tapi Allah Taala bila kita nampak Allah yang mendidik kita, dan seterusnya kita nampak keakuan diri kita yang datang tu. Nampak tak? Siapa yang memperlihatkan tu keakuan diri kita yang datang? Allah. Dialah, sebab dia nak didik kita tau. Kalau kita tak kenal siapa keakuan diri kita tu yang datang tu, macam mana kita nak kenal? Kita pun khatir mana pun kita main sapu je, tak boleh. Jadi kalau kita nampak, dipernampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diletakkan, pasti ujian dalam ni dia rasa lagi dia punya nak kata inilah dikatakan apa, ujian yang dalam ni yang berat lagi. Ujian dalam ni, ujian luar tu boleh kita nampak lagi. Dan alhamdulillah Allah Taala memperlihatkan apa-apa ujian pun Allah Taala, ini hadiah daripada aku untuk engkau terima supaya engkau bersungguh-sungguh. Dulu kita tak tahu kan, kita belajar takut dengan ujian kan, takut. Cuma ada yang sahabat-sahabat pun cakap itu dekat dengan guru mursyid tu dia nak kena ada ujian kuat tu. Kita bukan nak, kita nak dekat dengan guru mursyid sebab apa? Kita nakkan guru mursyid tu dekat dengan Allah, kita nak macam dia, kita nak dekat dengan Allah. Tapi seperti mana yang Syekh Idrus Al-Khalidi bagi tahu, tak apa. Dia dah sampaikan kan, tapi dia cakap tak apa. Ikut pada diri kamu yang kamu dapat. Dan buat. Janji yang penting dalaman ni nafikan betul. Istiqomah dalaman ni nafikan keakuan diri. Faham tak maksud Syekh Idrus Al-Khalidi bagi tahu? Saya macam ni, yang Syekh ni macam ni, yang dan kalian ni macam ni keadaan ni. Janji yang penting nafikan keakuan diri kamu. Maksud, tapi dia tak cakap yang macam tu, tapi dia cakap bahasa dalam tu. Kita kena perhatikan apa yang Syekh Idrus bagi tahu pada malam tu. Dia tengok dia. Saya macam ni tak apa. Jangan ikut saya, dia kata.
Jangan ikut saya, tapi ikut macam mana Allah Ta'ala kadarkan supaya dapat yang betul-betul hala tuju, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Macam mana keadaan dia, Allah Ta'ala akan olahkan macam mana. Allah Ta'ala akan didik, macam saya cakap tadi, dia akan didik kita. Dia akan didik kita macam mana. Nampaklah Allah Ta'ala dahulu. InsyaAllah sama-sama kita istiqamah dalaman ni, macam mana Saidina Abu Bakar As-Siddiq beritahu yang dalaman ni. Kita berpuasa dalam keadaan tidak ada keakuan diri, menyatakan semua dia, amalan semua dia. Imbalan ni jangan kita nampak lagi, jangan ke anak-anakkan lagi. Kita nak puasa ni ada imbalan ni nak imbalan. Kita ketepikan dulu, kita nampak Allah dahulu. Kita yang mana menafikan keakuan diri kita, amalan tu engkau yang buat. Solat tu gerakkan kudrat engkau ya Allah. Sujud tu semua kudrat engkau yang menyembah pada diri muslim. Sebab Allah Ta'ala tu cukup dengan diri dia yang esa tadi tu. Itu dengan dikata mengesakan Allah. Itulah ahsanu amala. Tak lain bila kita faham bahawasanya ahsanu amala tu Allah Ta'ala memandang kita. Allah Ta'ala memandang kita. Tak lain, engkau yang memandang pada diri engkau. Itu maksudnya. Itu kalau betul-betul kita dah faham, insya-Allah. Di situ dialah yang memandang diri dia. Kita ni mana? Tak adalah, jangan cari lagi. Jangan kita tunjukkan kita kat mana-mana dah, jangan. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana aku, di situ kamu. Maknanya apa? Diri dia je, jangan cakap kamu tu, maknanya menunjukkan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu apa-apa, cuma Allah Taala yang ungkapkan pada petang yang mulia ni. Kita tak nak ada apa. Saya pun pada permulaan sebelum ni pun dah dididik begitu. Jangan ada kalau kita kosongkan, insya-Allah akan masuk. Saya pun tadi saya tak nak ada percaturan yang daripada mungkin daripada video-video ataupun daripada ungkapan-ungkapan daripada semalam ke, saya tak nak gitu. Jadi siapa yang didik tu? Allah yang didik kita. Supaya kita jangan betul-betul ada buang betul-betul keakuan diri kita. Itulah matlamat utama kita, hala tuju kita. Insya-Allah sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita, amaliahkan dalam kehidupan harian kita 24 jam, pagi, petang, siang, malam, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi, dengan limpah rahmat kurnia daripadanya dapat kita berkumpul lagi dalam majlis pada hari ini. Mungkin hari ini saya rasa talk yang singkatlah daripada Ustaz, tapi saya rasa macam hati saya ni telah disiram, macam satu pokok yang layu telah mendapat suatu siraman air, sebab hati kita ni sentiasa memerlukan bimbingan daripada guru-guru yang mursyid macam ni. Seperti mana satu hadis Nabi yang mengatakan menuntut ilmu itu adalah lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Sebab jadi beginilah maksudnya, majlis macam ni lah, majlis yang sentiasa kita bercakap tentang Allah saja, tentang mengesahkan Allah saja. Tak cakap tentang hal-hal dunia, tentang hal yang orang kata yang macam mana nak cakap, hal dunia lah. Majlis macam ni, majlis yang membawa kita untuk mengesahkan Allah, untuk kenal Allah, untuk kenal siapa diri kita. Jadi kalau tiada guru yang mursyid yang boleh bimbing kita, macam mana kita nak kenal siapa diri kita ni? Jadi orang kata, walaupun majlis tu sekejap ke, lama ke, jangan sekali kita merasa macam benda tu lekeh. Ada setengah orang kata, ada setengah-setengah orang, mungkin saya rasa macam diri saya dulu jugalah, saya tak kata atas orang lain, atas diri sendiri. Kita cuba mencari beribu-ribu alasan. Bila kita mendapat ajakan untuk ke majlis macam ni, macam-macam alasan kita cerita. Sedangkan sebenarnya Allah yang tidak jemput kita. Tapi kita rasa macam tak dapat hadir lah. Mula-mula janji nak hadir, tapi bila tiba je hari kejadian tu, tak hadir. Sebenarnya bila kita telisik dalam-dalam dalam diri kita ni, hati kita ni tak tenang pun bila kita buat macam tu. Kita rasa kalau kita betul-betul ingin mencari Allah, ingin kenal Allah, nak buang rasa keakuan tu, kita akan rasa hati tak tenang. Saya rasa semua orang lah, jemaah-jemaah yang lama ke, jemaah baru ke, yang mana yang mendengar YouTube talk pada hari ini, mungkin pernah merasa seperti apa yang saya rasa. Maksudnya
Bila kita tak hadir satu jemputan talk, kita akan rasa macam tak kena hari tu. Jadi marilah kita sama-sama berusaha berdoa kepada Allah, minta dengan Allah hari demi hari, cubalah buat satu perubahan. Daripada umur kita ni semakin lama semakin meningkat, menandakan semakin lama kita semakin menuju ke kematian. Takkan kita nak hidup dalam situasi yang tahap tu je, tak ada perubahan langsung. Jadi kita sama-sama berhijrah. Berhijrah ni memerlukan pengorbanan. Maksud pengorbanan tu kita apa yang kita suka, yang kata apa, kita kenal sebenarnya diri kita ni siapa kalau kita telisik dalam. Jadi untuk belajar ilmu ni, belajar ilmu ketuhanan ni, banyak benda yang perlu kita tinggalkan. Sedikit perkongsian yang telah kami lakukan, bukan kata kami nak tunjuk kami ni baik ke apa ke, sebenarnya untuk berkongsi, untuk mengajak rakan-rakan kat luar sana, apa yang Allah larang tu kita tinggalkan. Contoh, misal kata kita ni banyak suka pada hiburan, banyak menonton video ke, banyak menonton TV, benda-benda yang melalaikan. Bukan kata TV tu tak elok, tapi banyak siaran-siaran yang melalaikan. Lepas tu terlibat dengan pinjaman ke apa semua. Cubalah untuk tinggalkan benda tu. InsyaAllah lama-lama hati kita ni akan dekat ke arah ini, ke arah untuk mengenal diri ni, mengenal Allah. Selagi mana kita ni dikelilingi, dibelit dengan benda-benda yang subahah ni, dengan hutang ke, dengan riba ke, dengan macam-macam lah, selagi itulah kita susah untuk hadir ke majlis begini. Jadi mohon maaf atas tersalah bicara, andai kata ada tersalah bicara. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tadi, teman-teman, sahabat-sahabat kita semua itu tadi daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang semua mereka ucapkan tadi tidak lain nak ajak kita sama-sama mengesakan Allah betul-betul, seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri sejak azali abadi. Maka itulah tempat yang paling tumpu makrifat kita. Di situ ala tuju untuk kita sampai. Maka itu yang mereka semua ucapkan bersungguh-sungguh, dengan rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Mereka bersungguh-sungguh hendakkan. Mereka dah tidak ada lagi rasa keakuan diri. Maka yang berucap itu adalah tidak lain daripada kalimat-kalimat Rabbi. Bila ada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat yang kudus, suci, Khatir Rabbani daripada Allah, maka perkataannya itu akan masuk ke dalam rohania pendengar-pendengar yang betul-betul hendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, suci, murni, hendakkan kepada Allah, pasti akan terasa, pasti akan terusik rohania, pasti akan terasa syok ataupun zuknya perkataan-perkataan yang disebut oleh saudara-saudari kita tadi. Bukan untuk kepentingan peribadi mereka, tidak ada terselit apa pun dalam hati mereka, melainkan kasih sayang yang kuat kepada kita. Maka kita hargailah yang datangnya daripada Allah, bukan daripada kepentingan dirinya. Bukan untuk nakkan banyak peminat-peminat dalam YouTube ataupun apa saja selain betul-betul semata-mata ikhlas, suci, murni, untuk mengesakan, kita sama-sama mengesakan Allah. Itulah yang menjadikan idaman-idaman mereka, iaitu yang menjadikan kesungguhan mereka bercakap tidak lain untuk mendapatkan kita sama-sama bahagia di sisi Allah, berada betul-betul di dunia lagi, berada berkehidupan dengan Allah, tidak ada lagi merasa keakuan diri. Memang kehidupan kita ini memang kehidupan yang penuh dengan susah. Ini kata kita. Sebab kita lebih memandang kepada kesusahan daripada nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah lebih memberikan banyak nikmatnya. Yang ujian hanya perahu di tengah lautan. Sedangkan rahmat nikmat Allah tu seperti lautan. Itu sebenarnya.
Tetapi kita bila kena sikit ujian, kita rasa dah berat sangat. Sebenarnya ujian yang Allah bagi tu, macam mana yang dibagi tahu oleh Syekh Latif tadi, ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah. Ujian kan susah. Tak kira lah susah jenis makanan ke, wang ringgit ke. Ada orang kata, si Haji tu tak rasa susah macam kita susah. Iyalah, tak kira. Susah macam mana pun ada yang lebih susah. Nabi Ayub tu lebih susah lagi. Rasulullah lagi susah. 4-5 hari tak makan pun ada. Tak ada harta benda pun. Jadi kalau kita nak kita susah macam mana pun, ada yang lebih susah. Jadi jangan kita sangat. Mentekan diri kita sangat. Susah-susah kan. Jangan kita sebut-sebut terlalu susah. Tapi susah tu tadi kita perlu ingat. Susah tu sebenarnya Allah nak memberikan kepada kita ini sesuatu kesenangan dalam susah tu. Kita kena ingat dulu lah sipir tu. Dulu dah diucap. Ni Syekh Latif ulang lagi. Bagi ingat kita. Dia kata tadi. Susah tu sebenarnya senang. Bukan selepas susah tu senang. Dalam susah tu Allah bagi. Dalam susah. Bukan habis susah. Dalam susah tu kita menempuh jalan Allah. Kita sentiasa dengan Allah lah. Maknanya susah tu. Dalam susah tu senang. Belum habis susah dia senang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali Allah ulang ingatkan kita. Maknanya kalau 2 kali ulang kita selalu kena ingat lah. Susah tu bukan susah. Susah yang Allah bagi kita nempuh jalan Allah. Itu susah tu sebenarnya yang lebih susah lagi bila kita tak ingat Allah. Kita tak nampak susah tu daripada Allah. Itu yang jadi lebih susah lagi tu. Jadi takkan selesai susah tu nanti. Akan susah terus. Jadi susah tu bukan untuk menyusahkan kita. Susah tu untuk selalu kita rasakan Allah. Maka akan dalam belum habis susah akan datang senang. Itu ingat sipir skill tu diulangkan balik. Ya. Jadi apa pun kehidupan kita janganlah kita mengeluh lah. Susah ni. Nanti aku dah senang, nanti aku baliklah jalan ni. Itu semua tipuan sebenarnya. Ya. Tu. Maknanya dalam susah Allah dah bagi tahu. Allah tak pernah mungkir janji. Dalam susah Allah bagi senang. Belum habis susah Allah bagi senang. Selama ni kita tak pernah makan, tak makan. Apa kita nak Allah bagi. Dulu masa bujang nak gini dapat gini, nak kahwin dapat kahwin, nak anak dapat anak, nak motor dapat motor, nak kereta dapat kereta. Jadi semua hakikatnya Allah yang bagi. Apakah kita ni mengeluh lagi susah? Banyak orang lebih susah. Yang tidak ada kaki, duduk tetap juga bersyukur kepada Allah. Syukurlah aku tak ada kaki. Kalau ada kaki aku merayap nanti lai-lai. Jadi orang kalau dah ingat selalu dengan Allah, susah macam mana pun dia akan balik kepada Allah. Baru susah ni tak susah lagi ya Allah. Lupa kau lebih susah. Jadi kita puasa macam mana pun dia teruk lah. Kita tak boleh kontrol. Kita jangan ingat itu kita nak kontrol. Semuanya yang kontrol adalah Allah. Kita tak mampu lagi nak gini. Kita kena ingat, ya Allah, Engkau yang tahu nyusun hidup aku, ya Allah. Kau takkan biarkan aku jadi lupa pada Engkau, ya Allah. Aku tahu, ya Allah. Aku yakin, ya Allah. Engkau buat macam ni, aku layak, aku mampu, ya Allah. Begitu persangkaan baik dengan Allah. Memang Allah akan beri kebaikan kepada kita. Cuma Allah menurut persangkaan kita. Bila kita sangka buruk lah jadi tu. Kita rasa susah lah. Sebenarnya kita kena tukarkan. Susah tu senang. Dalam susah, senang. Tapi kalau senang belum tentu lagi kita akan dapat kita belum senang itu belum tentu lagi kita tenang dengan Allah. Tapi kalau kita susah kita ingat kesenangan tu adalah Allah. Itu yang sebenarnya yang dikatakan tenang. Susah tapi kita tenang dengan Allah. Sebab Allah akan bagi kemudahan dalam susah kita. Sama-samalah kita hadapi. Ya, kerana dia sebenarnya Syekh Latif kata tadi, kita tidak sama. Allah tu Maha Esa. Setiap orang tu dia bagi masing-masing punya Android tu bagi skrip masing-masing. Ada cerita masing-masing bawa. Orang ni ambil cerita ni tak ada pada ni. Yang ni ada pada ni tak ada pada ni. Jadi cantik Esa untuk menceritakan. Kalau sama je penceritaan Allah tu tak banyak lah kan tentang. Tapi bila macam-macam ni tadi, ada iblis, ada Firaun, ada Namrud, ada nabi-nabi, ada malaikat, ada macam-macam binatang. Jadi cerita tu jadi menarik. Menarik untuk menarik ke mana? Menarik untuk mengajak kita mengesakan Allah. Bukan menarik cerita tu banyak kita jadi serabut.
nak ceritakan tadi amsalalin nas, perumpamaan yang Allah jadikan iblis, Namrud, Fir'aun, nabi-nabi, Rasulullah, banyak sekalian alam yang Allah jadi. Semua ni cerita-cerita itu supaya kita tahu, menarik diri kita mengesahkan Allah, bukan menarik cerita yang banyak tu untuk buat kita serabut, buat kita tekanan dalam hidup. Tak. Jangan kita gunakan sifir lain. Sifirnya adalah kembalilah pada la ilaha illallah. Yang bahagia hidup kita. Nanti kita akan nampak semua yang baik atau yang buruk, semua sekalian alam ini Allah jadikan semuanya cantik. Semuanya adalah menceritakan tentang keesaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah petua-petua yang Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi kehidupan yang ke depan kita ni. Supaya kita tetap teguh merasakan dengan Allah yang penting. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Tetap dengan Allah, jangan merasa ada keakuan diri, maka ikutlah ta'budu. Allah Ta'ala punya apa yang telah disusun tadi. Apa pun semua susunan Allah. Tapi bila kita tak dengan Allah, ada keakuan diri, maka kita akan nampak susunan Allah pun kita akan bangkang nanti. Ya, ini skill-skill yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah SAW, yang pada saat ini banyak umat yang kita tertipu, terleka disebabkan tadi apa yang diucap oleh Puan Rozi tadi, kita tak mau belajar kenal diri, kenal Allah. Kita utamakan padahal menuntut ilmu tu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun kan. Maknanya menuntut ilmu tu 1000 rakaat kamu solat pun lebih baik menuntut ilmu lagi. Bukan tak bagi solat, maknanya menuntut ilmu ni penting sebab kita nak kenal Allah. Ilmu tu, kalau kita tak kenal Allah macam mana kita ibadah, nanti kita sombong, kita rasa kita yang melakukan. Jadi inilah skill-skill ya pada hari ini, apa yang nak Allah Ta'ala terjemahkan untuk perjelaskan lagi. Bukan saya tetapi bukan kita semua, tapi semuanya Allah nak perjelaskan lagi. Amsalalin nas. Semua manusia dia kalau suka berbalah, berbalahlah. Apa yang bersyukur, terima kasih, dia amalkan pesanan-pesanan ni, maka beruntunglah dia. Yang pendengar-pendengar tiup ni terus mendengar dengan khusyuk wa tawaduk, dengan betul-betul dengan hatinya, pendengaran hatinya betul-betul memahami apa yang setiap patah-patah sebutan kita tadi, maka terasa zuknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahagian yang membawa keuntungan, kata Allah. Bila dia sebutkan nama Allah, bergetar rindu hatinya. Itu tanda orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Tanda orang beruntung. Tanda orang para rasul tu begitu. Para nabi, para wali Allah hari bila gitu. Dibacakan ayat Allah, cerita-cerita mukjizat Allah, mentambah rasa. Yang didengar tadi pada orang yang menyampaikan tidak ada mahu apa-apa upah. Tidak mahu imbalan apa-apa. Dia menyebut tu betul-betul dari apa yang disuruhkan oleh Allah untuk diucapkan. Apa itu? Itu mengajakkan, mengesahkan kepada Allah, mengagungkan Allah, tidak mahu ada rasa keakuan diri. Itulah seperti mana yang Nabi-Nabi para Rasul bawa, para wali Allah. Cuma tak ada Nabi selepas itu. Cuma kalau ada Nabi, kita ni lah. Sebab kita nyampaikan untuk mengajak, mengesahkan Allah seperti mana Rasulullah SAW, para Nabi. Jadi Alhamdulillah, alamilah benar-benar kehidupan yang original, yang asli ni. Iaitu kehidupan yang aslinya adalah wa qadha rabbuka. Tetap merasakan hanya Allah, itulah kehidupan yang asli, yang abadi, yang perlu kita jaga benar-benar. Inilah yang hidup yang tiada mati. Jadi kita tidak ada lagi risau tentang kematian. Sebab yang sentiasa hidup hanya Allah. Kita tak pernah ada hidup pun. Maka itu ke mana ada kita mati. Dan yang hidup tu hanya Allah. Inilah skill-skill yang diajarkan Allah Subhanahu Taala supaya kita terus tenang, mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fad'uli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-Ku yang benar ibadah, iaitu Rasulullah, Nabi Khidir, para nabi-nabi, para wali-wali Allah dan para orang-orang arifin billah. Mereka ini fad'uli fi ibadi, Allah letakkan dalam golongan benar-benar. Allah kata inilah golongan orang yang ibadah kerana tidak ada keakuan dirinya. Fad'uli wadkhuli jannati, maka pilih mana satu yang kau nak syurga mana pun. Ini yang layak untuk mendapatkan imbalan daripada Allah adalah orang yang benar-benar tidak ada rasa keakuan diri. Mereka ini tergolong daripada fat'uli fi ibadi, golongan yang bersyukurlah kita ketika dunia lagi Allah dah memanggil kita dengan panggilan fat'uli fi ibadi. Masuklah dengan golongan
Dulu-dulu hamba-hamba para nabi, para wali, kita dah tergolong dalam mana. Walaupun orang lain tak nampak, tapi sebenarnya Allah dah dudukkan kita dalam golongan orang-orang para rasul, para nabi. Dan Rasulullah kenal kita. Nabi-nabi semua kenal kita. Allah akan perkenalkan satu persatu nanti. Malam tadi saya mimpi berjumpa dengan Abi Omar Al-Hafiz. Maka mengatakan dia menunjukkan kepada kepada saya bagaimana cara dia untuk nak membezakan ulama yang su' ni dengan ulama yang Rabbaniyun. Sebelum ditunjukkan, saya dah mempraktiskan, saya cakap dengan Abi Omar dalam mimpi itu. Bukan nak tunjuk saya hebat, tapi saya mengatakan gitu. Dia pun tersenyum. Dia pun pergi kepada ulama yang Rabbaniyun. Maka saya mengatakan, wahai Habib, ulama yang Rabbaniyun yang Habib pergi itu bukan ulama Rabbaniyun. Dia pun patah balik. Maka saya pergi kepada satu tempat yang banyak kebatilan. Saya lalu situ, tiba-tiba kebatilan itu menjerit. Maka saya pun menyebut nama Allah, semua itu sedar dan terus sujud kepada Allah. Maka itu kita nak jadi begitu. Mana tempat kita pergi, kita tak payah cakap. Kebatilan tu lenyap, kebatilan lenyap, kana zahuqa wa qul ja'al haq, maka datang yang benar. Maka kita jadi orang yang begitu, kata Rasulullah. Kita pergi mana tanpa kita ucapkan, kita pergi satu tempat yang banyak yang ada kebatilan, contohnya yang lalai kepada Allah, yang aku diri banyak, kita pergi automatik dia orang sedar dan dia orang mendapat cahaya, terus dia orang sujud kepada Allah tanpa kita ucapkan. Pada akhir zaman ni cara Imam Mahdi nanti bila dia turun, begitu dia akan bawa wataknya, kata Rasulullah SAW. Begitulah. Jadi kita jangan ragu, jangan was-was lagi. Kita bawa apa yang ni Rasulullah SAW bawa, sahabat wali Allah bawa, empat wali ibadi tadi, dan juga Imam Mahdi kalau turun, kita juga nanti akan bersama mereka, bersamanya Mahdi dan lain-lain pengikut-pengikut dia mereka, sebab kita dah terbiasa melakukan gitu. Yang memberi petunjuk, iaitu dapat petunjuk dan memberi petunjuk mana pun kita pergi. Manakah pun kita tetap juga mengajakkan daripada dalam hingga bercakap, luar dan dalam, untuk mengajak supaya mereka mendapat cahaya Nur Muhammad SAW. Dengan cahaya Nur Muhammad itu mereka akan sedar, mereka akan terus sujud kepada Allah dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan nada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.